Bosku Najib. Oh, bosku. Nampaknya Tun Dr. Mahathir bom C4 kepala kamu hari ini ya, bosku. Sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat meletup macam bom C4. Tun Dr. Mahathir menghentak kepala bosku Najib dalam perang percaturan kuasa politik Malaysia Pakcik Makcik Oto Arung. Akhirnya, saya sangat tertarik dengan kenyataan terkini Tun Dr. Mahathir Mohamad yang terus-menerus smackdown dan menghancurkan bosku Najib dalam percaturan real politik Malaysia hari ini. Perkara pertama, Tun Dr. Mahathir membongkarkan rahsia besar bosku Najib merompak Wan MDB, yang mana rupa-rupanya antara orang yang paling dekat dengan bosku Najib mendedahkan modus operandi kamu, bosku, merompak duit Wan MDB dibongkarkan sendiri oleh adik kandung lelaki kamu. Sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat memalukan. Adik kandung kamu sendiri menyerahkan satu surat sulit kepada Tun Dr. Mahathir tentang bukti-bukti bosku Najib merompak Wan MDB. Bosku, skandal kamu merompak Wan MDB ini adalah masalah yang sangat besar. Kerana adik kandung kamu sendiri tidak mahu bersekongkol dengan kamu merompak Wan MDB di seluruh dunia. Saya petik kenyataan penuh Tun Dr. Mahathir yang bom C4 kepala bosku Najib setiap hari sampai sekarang, Pakcik Makcik Oto Arung, sehingga bosku Najib sangat-sangat marah dengan Tun Dr. Mahathir, sehingga bosku Rosmah sangat-sangat marah dengan Tun Dr. Mahathir, sehingga semua cyber troopers berbayar bosku Najib. Tidak senang duduk dengan hantaman dan kritikan Tun Dr. Mahathir yang sangat-sangat padu hari ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, beliau akan terus ratib nama Datuk Seri Najib Tun Razak atau sesiapa sahaja yang cuba untuk merosakkan negara dan menipu rakyat. Hebat, sangat hebat percaturan kuasa Tun Dr. Mahathir. Di usia mencecah 96 tahun. Sampai mati Tun Dr. Mahathir menjaga kedaulatan negara, menghancurkan musuh-musuh negara yang kantoi mahu menipu rakyat dan menghancurkan kedaulatan negara di peringkat antarabangsa. Inilah yang ditakuti oleh bosku Najib, bosku Rosmah sampai tidak boleh tidur malam, Pakcik Makcik Oto Arung. Sampai terpaksa bosku Najib dan bosku Rosmah makan ubat pil tidur penenang sebab Tun Dr. Mahathir masih hidup dalam negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir sudah sembuh daripada sakit jantung. Tun Dr. Mahathir masih meratib nama bosku Najib sampai mati tentang kes rompakan Wan MDB. Bekas Perdana Menteri keempat Malaysia dan bekas Perdana Menteri ketujuh Malaysia itu berkata demikian dalam surat kedua Tun Dr. Mahathir kepada pengundi-pengundi Johor hari ini. Tun Dr. Mahathir menegaskan, setelah surat yang pertama viral, Datuk Seri Najib Razak terus meroyan macam orang gila. Dan Najib menyindir secara sinis. Tun Dr. Mahathir mula meratib namanya, bermakna Tun Dr. Mahathir sudah betul-betul pulih daripada rawatan sakit jantung.
Tun Dr. Mahathir membidas bosku Najib dengan sangat-sangat tajam. Kata Tun Dr. Mahathir, sebenarnya saya amat malu meratib nama Najib. Dia memalukan nama negara, bangsa dan agama. Malangnya dia sendiri tidak malu, malah berpura-pura seolah-olah dia teraniaya, termasuk oleh saya. Dia berharap rakyat Malaysia akan percaya dia tidak bersalah dan sebenarnya adalah mangsa penganiayaan saya dan musuh-musuh politiknya. Itulah kehebatan kritikan Tun Dr. Mahathir. Apa-apa surat politik yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir, sama ada sejak sebelum Tanah Melayu merdeka ataupun setelah Tanah Melayu itu maju di tangan Tun Dr. Mahathir, semua musuh-musuh politik Tun Dr. Mahathir tidak senang duduk apabila diketuk kepala mereka atas prinsip rule of law, atas prinsip kebenaran. Termasuk anak didik politik kesayangan Tun Dr. Mahathir bernama Datuk Seri Najib Razak yang sedang menonton video panas saya hari ini. Malulah bosku Najib. Tok guru politik kamu sendiri menganggap kamu sebagai pengkhianat dan petualang, musuh kepada negara yang cuba untuk menghancurkan negara Malaysia. Tok guru kamu sendiri membongkarkan rahsia kamu merompak duit 1MDB. Sehingga Tun Dr. Mahathir mengakui kamu adalah penjenayah yang tidak tahu malu, memalukan nama negara Malaysia di seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir terus bom C4 kepala kamu bosku Najib hari ini. Kata Tun Dr. Mahathir, ada yang terpengaruh dan percaya dan tampil mempertahankan Datuk Seri Najib Razak, malah sanggup memanggilnya bos dan cium tangan bosku Najib. Kata Tun Dr. Mahathir, perlu dijelaskan bahawa sebelum berlakunya skandal 1MDB, Tun Dr. Mahathir menyokong Datuk Seri Najib Razak, malah apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi lambat melantiknya sebagai timbalan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir telah memberi tekanan politik terhadap Pak Lah selepas diangkat sebagai Perdana Menteri. Lihat bagaimana Tun Dr. Mahathir mendedahkan kejahatan kamu bosku Najib. Tun Dr. Mahathir lah yang melantik kamu sebagai timbalan Perdana Menteri di Putrajaya. Dan Tun Dr. Mahathir jugalah yang memilih kamu sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia setelah Pak Lah diarahkan oleh Tun Dr. Mahathir untuk letak jawatan di hadapan agung dan raja-raja. Tetapi kamu seperti kacang lupakan kulit ya, bosku Najib. Maka ngam, memang sesuailah. Kepala kamu kena bom C4, terus kena tembak oleh Tun M. Kamu dibogelkan dan ditelanjangkan bulat oleh Tun Dr. Mahathir. Dasar anak murid yang tidak tahu sedar diri. Seperti kacang lupakan kulit. Memang ramailah anak-anak murid Tun Dr. Mahathir. Generasi bosku Najib, Anwar, batch-batch kamu ni lah. Kurang ajar dan biadab, tidak tahu berterima kasih dengan tok guru politik kita bernama Tun Dr. Mahathir. Akhirnya kata Tun Dr. Mahathir, malangnya Najib bukan seperti bapaknya Tun Abdul Razak, seorang nasionalis dan pejuang bangsa yang bermaruah. Najib pula curi harta negara dengan bantuan Jolo. Sama seperti apa yang saya katakan. Bosku Najib ini ketua lanun perompak 1MDB. Bekerjasama dengan Jolo menghancurkan negara, merompak duit negara. Dan Tun Dr. Mahathir mengulangi perkara itu hari ini. Tun Dr. Mahathir mengagungkan legasi politik Tun Abdul Razak. Tetapi legasi politik Tun Abdul Razak yang cukup ulung itu dihancurkan sendiri oleh anaknya bernama bosku Najib. Malu apa bosku? Jadi pengkhianat, penyamun, penjenayah yang menghancurkan legasi politik Tun Abdul Razak sehingga nama keturunan keluarga kamu busuk dan buruk di seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir berkata,
Surat khabar luar negara menggelar Najib sebagai plundering idiot. Dalam bahasa Johor bermaksud penyamun tongong. Malulah bosku Najib, Tun Dr. Mahathir. Highlight kamu sebagai penyamun bodoh, penyamun tolol, penyamun dupang, penyamun bangang. Dan bahasa tepat dia, penyamun tongong. Penyamun otak lobak, penyamun otak udang. Kenapa Tun Dr. Mahathir panggil kamu sebagai penyamun tongong? Sebab kamu bosku Najib tidak pandai mencatur kuasa, tidak pandai merompak sampai kantoi bersama bosku Rosma dan Jolo di seluruh dunia. Kamu merompak bilion US dollar bosku. Sampai kamu tumbang PRU 14. Sehingga kamu jadi gila hari ini. Hilang jawatan Perdana Menteri dan hilang jawatan Menteri Keuangan di Putrajaya bersama bosku Rosmah. Kamu kalah PRU 14. Kamu hilang jawatan Perdana Menteri sampai kamu tidak boleh tidur malam di dunia ini bosku Najib. Sebab kamu tidak sangka legasi politik kamu hancur di tangan Tun Dr. Mahathir dan rakyat Malaysia. Saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa ini, saya kesian tengok kamu bosku Najib. Mahu lawan Tun Dr. Mahathir, mahu lawan Tok Guru Sifu kamu sendiri. Tetapi ilmu percaturan kuasa kamu dan ilmu kamu merompak dalam negara ini, memang betul-betul kamu adalah standard pemimpin penyamun tongong di peringkat dunia. Kata Tun Dr. Mahathir lagi, Mahkamah Rayuan pula menghukum kamu Datuk Seri Najib Razak sebagai national embarrassment, penjenayah banduan yang memalukan nama negara di peringkat antarabangsa. Bosku, kau syok sendiri bosku, kau delusion. Kau tak boleh menerima hakikat kau kalah di tangan Tun Dr. Mahathir pada PRU 14 lalu. Kau tak boleh terima kekalahan kau. Kau kalah di tangan kingmaker bernama Jufazli Syah Ahmad sampai sekarang. Kau tak boleh terima hakikat legasi politik kau sudah hancur di tangan rakyat secara demokratik pada PRU 14 sehingga kau kalah dalam Mahkamah Malaysia 7 kes jenayah rompakan dan 41 kes jenayah kau masih tidak ditutup oleh kerajaan Malaysia sehingga hari ini. Walaupun UMNO menjadi kerajaan di Putrajaya, walaupun UMNO menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Bosku, kau delusion, syok sendiri, sakit mental. Betul kata Tun M, kau adalah penyamun penyangak, tongong, bahalol. Memang sangat-sangat bodoh. Otak pembaris lurus bendul. Ada banyak tanda-tanda kamu sudah hancur dan kalah. Kamu cuba untuk tutup kehancuran kamu bosku Najib, kekalahan kamu dalam Mahkamah Malaysia, hilangnya jawatan Perdana Menteri kamu di Putrajaya dengan wayang politik murahan untuk meningkatkan populariti politik kamu. Apa guna jadi popular bosku Najib kalau kamu sudah hancur di tangan Tun Dr. Mahathir, di tangan rakyat Malaysia, di tangan pencatur-pencatur kuasa di seluruh dunia. Semua rahsia percaturan kuasa kamu ini bosku Najib, dari A sampai Z, dah tak boleh pakai. Walaupunlah UMNO BN menang 2/3 majority PRU 15. Kes mahkamah kamu tidak boleh ditutup kerana pemimpin UMNO sendiri mahu hantar kamu ke penjara Sungai Buloh. Inilah rahsia besar yang mana wajar untuk saya dedahkan. Tak boleh terima hakikat. Untuk makluman bosku Najib dan penyokong-penyokongnya, ada ramai pencatur-pencatur kuasa dalam UMNO hari ini berpakat-pakat tidak mahu tutup kes mahkamah bosku Najib dalam negara ini dan
Mahu hantar bosku Najib Zahid Ponorogo dan bosku Rosma serta konco-konconya ke dalam penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Are you ready, bosku? Kau nak lawan tu Dr. Mahathir? Tak payahlah. Mengikut sejarah politik dunia, tidak ada satu orang pun dalam sejarah politik moden negara Malaysia, hatta sejarah dulu-dulu, tidak ada satu orang yang boleh mengalahkan tu Dr. Mahathir. Itulah kehebatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kingmaker otai paling berbisa bernama tu Dr. Mahathir. Kesian aku tengok kau, bosku Najib. Hari-hari kau ratib nama tu Dr. Mahathir dalam Facebook. Kau ratib nama Muhyiddin Yassin, nama Mukhris. Tapi tanpa kau sedari, kau sedang tembak kepala kau sendiri, bosku. Kau sedang bom C4 diri sendiri. Makin kau hantam tu Dr. Mahathir, makin cepatlah kau check in penjara Sungai Buloh. Baru sekarang kau ucap terima kasih dengan tu Dr. Mahathir sebab baru kau ingat siapa yang jadikan kau hebat di Putrajaya beberapa tahun lalu. 10 tahun kau jadi Perdana Menteri di Putrajaya bersama bosku Rosmah adalah hasil daripada budi dan jasa baik tu Dr. Mahathir. Itu pun kau tak tahu. Menghargai jasa dan pengorbanan tu Dr. Mahathir membantu kau dan menyelamatkan kau sampai sekarang. Patutlah. Berdasarkan secret information menyatakan kau ni makin ditolong oleh tu Dr. Mahathir seperti anjing yang menggigit kaki tuannya. Wajarlah tu Dr. Mahathir tidak tutup kes jenayah 1MDB kau dalam Malaysia. Memang kau tak sedar diri, bosku Najib. Kacang lupakan kulit. Berlagak hebat tetapi sudah dihancurkan oleh semua tangan-tangan raib politik dan oligarki politik pencatur kuasa dalam negara ini. Kata tu Dr. Mahathir, walaupun Najib sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia atas kes jenayah berat merompak SRC 1MDB, kamu, bosku Najib, masih tidak malu dan sedang berusaha untuk mendapat kembali kekuatan politik dan percaya dengan memegang kembali kuasa politik, bosku Najib boleh lepas diri dari hukuman. Tu Dr. Mahathir secara terbuka menyatakan dia perlu disekat kerana jika dia kembali berkuasa, ini bermakna negara akan dikuasai dan ditadbir oleh seorang kleptokrat dari kluster mahkamah untuk negara ini disamun dan dirompak. Tu Dr. Mahathir berkata di hadapan kamu, bosku Najib, tidak ada dendam peribadi di pihak saya terhadap Najib. Perlu saya ingatkan, ketika skandal 1MDB memuncak, adik Najib, Tan Sri Nazir Razak sendiri datang menemui saya, meminta saya lakukan sesuatu kerana wang berbilion telah hilang dan keadilan belum lagi dicapai terhadap jenayah yang telah dilakukan. Menurut Dr. Mahathir, Nazir menulis panjang lebar mengenai skandal 1MDB dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh abangnya bernama Datuk Seri Najib Razak. Dan tulisan Nazir disebabkan perasaan malu keluarganya begitu bersalah. Banyak lagi yang ditulis oleh Nazir yang dedahkan skandal Najib ini secara terperinci. Bosku Najib, adik kandung kamu sendiri, Tan Sri Nazir Razak, malu nak mengaku kamu itu adalah abang mereka kerana kau merompak duit 1MDB berbilion-bilion ringgit. Adik-beradik kau tak ada turun sokong kau dalam semua perbicaraan kes jenayah berprofil tinggi dalam Mahkamah Malaysia. Kerana adik kau sendiri tahu dia adalah saksi utama yang nampak duit SRC 1MDB kau rompak. Adik kau sendiri mendedahkan cek 24 juta ringgit duit rompakan SRC 1MDB. Kau minta tolong daripada adik kau. Dan adik kau tulis buku tahun ini. Macam mana modus operandi kau merompak duit SRC 1MDB. Kau minta tolong daripada adik kandung kau sendiri bernama Tan Sri Nazir Razak
untuk tunaikan semua cek-cek rompakan SRC 1MDB. Keluarga kamu sendiri tak nak tolong kamu, bosku. Ini kan pula tangan-tangan gaib politik dalam Malaysia yang sangat-sangat berkuasa, yang sememangnya juga tidak mahu tolong kamu. Kau masih mahu cari siapa saya? Bosku, saya tahu semua bukti-bukti kau merompak 1MDB yang didedahkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh adik kamu sendiri. Yang sememangnya semua itu adalah kebenaran dan hakikat yang telah menjadi punca utama kamu kalah di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Apapun rancangan politik kamu, sama ada kamu nak hancurkan legasi politik Tun Dr. Mahathir, sama ada kamu nak hancurkan negara Malaysia, ketahuilah, kamu bosku Najib sedang bom C4 dan menghancurkan diri sendiri bersama bosku Rosmah. Apa-apa jalan yang kamu pilih, semuanya jalan mati, bosku Najib. Ingat pesan saya. Melayu itu hancur dalam UMNO kerana kamu. Parti UMNO itu kalah dan hancur pada PRU 14 kerana kamu. Perpecahan Melayu dalam UMNO adalah kerana salah kamu, bosku Najib. Kamu tamak merompak duit 1MDB sehingga kamu sanggup derhaka kepada kedua ibu bapa kamu sendiri, kepada keluarga kamu sendiri. Kamu derhaka kepada raja-raja, kamu derhaka kepada rakyat, kamu derhaka kepada Allah, kamu derhaka di hadapan tok guru kamu sendiri bernama Tun Dr. Mahathir. Bosku Najib, kau salahkan Tun Dr. Mahathir sebab Tun Dr. Mahathir melobi projek-projek untuk kroninya dalam Malaysia. Bukankah selama ini di belakang kamu kroni-kroni Tun Dr. Mahathir yang angkat kamu jadi Perdana Menteri 10 tahun di Putrajaya? Tolong jawab, bosku Najib. Bukankah kroni-kroni kapitalis itulah yang kamu minta tolong, yang kamu minta dana keuangan untuk gerakan politik kamu di Putrajaya? Bukankah tauke-tauke kaya Tun Dr. Mahathir itu juga adalah tauke-tauke kroni kamu, bosku Najib? Kalau kau serang Tun Dr. Mahathir, maksudnya kau menyerang. Kau tembak kepala kau sendiri. Sebab itu kau hancur dalam percaturan kuasa ini. Tun, biarkan bosku Najib itu gali lubang kubur sendiri. Memang dia sudah gila, Tun. Tak boleh diselamatkan sudah sebab bosku Najib ini makan nasi kangkang bosku Rosmah. Dia ikut bodoh istrinya. Dia ingat dia boleh kasih hancur negara dan kedaulatan negara ini. Dia ingat dia boleh lagi jadi presiden pertama untuk negara Republik Malaysia. Dia ingat dia boleh lagi jadi raja dalam Malaysia ni. Dia lupa ada yang lebih hebat, yang lebih kaya daripada bosku Najib dalam percaturan real politik Malaysia ini, Pak Cik Makcik Oto Aro. Apapun, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu, bosku. Oh, bosku Najib, makin kau serang Tun Dr. Mahathir tu, confirm 300%. Kau, bosku Najib dan bosku Rosmah akan dihukum dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang tidak lama lagi. Masih ni mulutku, bosku. Jangan kau koyak, jangan kau marah, jangan kau menyirap darahmu. Kebenaran memang terlalu pahit untuk didengar. Aku tahu kau takut masuk penjara Sungai Buloh. Bosku Najib, bosku Rosmah, kau takut masuk penjara Kajang kan? Sebab itu kamu berdendam dengan Tun Dr. Mahathir. Kamu berdendam dengan Jufazli Syamat. Sudah terlambat ya. Saya masih hidup bersama Tun Dr. Mahathir. Kalau saya dan Tun Dr. Mahathir cakap lah. Siapa mau lawan, boleh lawan. Boleh try, boleh testing power. Tapi kalau kalah dan hancur di tangan Tun Dr. Mahathir, di tangan Jufazli Syamat ni, jangan kau datang pergi rumahku jam 3 pagi minta tolong. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over, bosku Najib.
Yang semakin tertekan takut check in dalam penjara Sungai Buloh. Checkmate and game over 100 kali. Bosku Najib yang takut dengan Tun Dr. Mahathir sampai sekarang kerana Tun Dr. Mahathir masih hidup menjaga kedaulatan negara. Checkmate in masuk perangkap 100 kali bosku Najib kerana mengikut rentak percaturan kuasa Kingmaker, generasi baru Malaysia bernama superhero Jufazli Syah Ahmad ini. Terima kasih bosku. Teruskan kau merompang. Teruskan kau bodoh-bodoh syok sendiri mencatur kuasa. Kes mahkamah kau tu tidak boleh ditutup bosku sampai kiamat. Walaupun UMNO BN menang pilihan raya Johor dan PRU 15. Penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang kirim salam rindu bosku Najib, bosku Rosmah. Game is over bosku. Terima kasih.